Ni soalan saya dulu dekat Nina Amir. Salih Muhammad. Jadi sebagai seorang selebriti ni kan, jadi macam mana kita nak mengelak daripada fitnah-fitnah dalam media sosial ni, sebab semua orang perhati kita, orang duk tengok kita sebagainya kan. Jadi boleh mulakan insya-Allah, silakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi format dia sebenarnya sekarang bukan ustaz jadi moderator ke apa tak, tapi nanti saya tanya soalan kat ustaz juga. Dia macam tak ada moderator, dia pelik sikit. Jadi macam itulah keadaan dia. Ustaz cakap dulu mukadimah, lepas tu insya-Allah tanya saya soalan, nanti saya akan bagi soalan yang pedas juga dengan ustaz, jangan risau. Insya-Allah. Alhamdulillah sihat semuanya. Gembiranya saya tengok wajah-wajah yang bermujahadah di pagi hari ini. Saya tahu ada anak-anak yang ditinggalkan dekat rumah, yang dah berkiam malam tadi kan Ustazah kan? Dah berkiam malam tadi, siapkan nak makan, lepas tu datang lagi semula. Alhamdulillah, hanya Allah sahaja yang mampu membalas, yang mengetahui segala penat lelah anda semua. Bermujahadah mencari agama untuk dekatkan hati kita ini dengan Allah. Tak ada apa sebenarnya. Kita punya jihad ini sikit je sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan wanita zaman Rasulullah SAW dulu yang bergadang nyawa, keluarga, anak-anak, Masya Allah. Dan kita ini bagi makan lagi kat anak-anak kat rumah tadi sebab nak pergi masjid sekejap nak cari ilmu, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, terima kasih banyak juga kepada suaminya yang benarkan kita ni, isteri-isteri ataupun anak-anak wanita ini untuk keluar daripada rumah kita untuk hadir ke majlis, insya-Allah, sebab kita tak naklah hati kita ini kan bahaya kan, betul tak? Berbolak-balik sifatnya, kalau tak selalu pergi majlis ilmu, lama-lama lah ke tempat lain, terpesong hati tu. So kita memang kena selalu hadir ke masjid lah kalau boleh. Kalau wanita tu memang pastinya tempat yang terbaiknya di rumah. Tapi bila ada majlis macam ni yang khas untuk muslimat, azamkan diri untuk hadir, minta izin kepada suami, plan baik-baik supaya kita dapat hadir. Sebab masya-Allah, macam Ustazah kamu cakap tadi, sebenarnya majlis macam ni tak selalu buat, setahun sekali. Jadi pastinya insya-Allah majlis ini, Karnival Cinta Masjid ini, sampailah malam ini sahaja. Siap ada lagi tu, belum baba kalau nak bawa anak-anak, jangan risau. Kemudahannya semua ada. Lepas ni ajak lagi ramai-ramai untuk datang ke majlis ilmu di masjid yang memang sudah diusahakan sehabis baik oleh pihak masjid ini, insya-Allah. Boleh azam ya? Ajaklah kawan-kawan jiran sebelah tu, jomlah kita pergi, jomlah. Bukan selalu ada, insya-Allah. Okey, baik. Siapa dekat sini yang tiada? Kalau ada tu macam senang sangat. Siapa dekat sini yang tiada media sosial? Tak tahu mana ada spesies rare tu. Mana tahu ada, tak ada. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi memang ini ialah satu benda yang normal. Jadi relevan tak tajuk kita pagi ni? Relevan sangat-sangat. Sebab sebenarnya memang dia satu fitnah yang kalau boleh kita tak nak macam kita cuba untuk mengabaikan perkara ini. Wanita dan media sosial, adakah ia satu fitnah? Tapi sebenarnya kita kena fikir juga. Kita kena dalami dan juga selami hati kita ini, apa tempat kita, tempat wanita ini sebenarnya dalam media sosial. Sebab kalau bukan dalam media sosial pun, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, mungkin Ustaz boleh hadis yang penuhnya macam mana, tapi ada dikatakan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawasanya aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar lagi kepada lelaki melainkan wanita. Bukan kat media sosial je, kat luar je pun kan, kita ni dah memang fitnah. Walaupun bukan dekat media sosial, belum keluar rumah lagi pun, dalam media sosial pun, kat dalam rumah pun kita boleh juga untuk tampil di halayak umum, tak perlu keluar rumah. Dalam media sosial ni, kat rumah pun boleh kita buat. So, kita ini ialah fitnah. Kalau dulu kita cakap wanita itu bila keluar sahaja terus menjadi fitnah dan syaitan-syaitan pun akan datang. Tak perlu keluar rumah. Sekarang ni media sosial kat dalam rumah sahaja. Kita semua ni dah jadi fitnah dah sebenarnya. So, macam mana ya? Adakah kita perlu delete, unsubscribe semua media sosial kita yang kita ada? Adakah kita tidak boleh melihat? Tanya Ustaz lah. Okey, sebenarnya soalan ni saya dah tanyakan kepada diri saya banyak kali, dan sebenarnya saya pernah ada niat untuk delete saya punya semua media sosial saya, dan saya dah tak nak terlibat dah. Pernah saya rasa macam tu. Tapi lepas tu bila saya nyatakan sahaja kepada seseorang, dia akan cakap macam janganlah delete Diana, janganlah delete. Kita nak tahu lagi, kongsi lagi. Dia macam tu kan. So saya macam tak jadi confused. Nak delete ke tak nak delete? Okey, kalau kita delete ataupun tak delete, yang pentingnya lillahi ta'ala. Kita tak nak delete, kenapa?
Kenapa kita nak kena ada media sosial, wanita ni? Okey, ada yang buat alasan sebab kita berniaga. Bila berniaga ni kita kena ada media sosial supaya orang tahu kita punya produk tu macam mana. Kita nak tunjukkan. Kalau tak ada media sosial, ini ialah satu medium pemasaran yang paling mudah sekali. Macam Ustaz cakap tadi tu, selawat kita tak payah cakap, Ustaz jom kita selawat, tak payah, tulis terus selawat. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tu tak nak selawat pun dah terbaca dah terselawat ya Allah. So kita tulis je pun orang dah dapat baca selawat dah. So kalau kita buat, kalau kita berniaga tapi kita tak ada media sosial, kita dah kehilangan satu medium yang sangat berharga. Okey, itu satu. Tapi saya akan tanya soalan kepada Ustaz tentang benda tu. Dan yang keduanya, kita nak sampaikan ilmu agama. Kalau kita contohlah hari ni ada carnival cinta masjid, kan? Tapi kita tak ada media sosial. Macam mana kita nak sebarkan kepada orang awam? Macam mana kita nak sebarkan kepada orang-orang lain ni lah, untuk orang tahu yang kita ni ada carnival ni, mai dah datang. Dah tak tahu, dah terpaksa bagi poster-poster macam zaman dulu, pergi ke rumah-rumah dah. Bukankah itu kiranya satu perkara yang macam kita tak menggunakan medium yang ada sebaik-baiknya. Okey, satu, nak sebarkan kebaikan. Lepas tu lagi satu pula, sebab kita nak bersilaturahim. Sebab kita ada keluarga kita semua ada media sosial dan selalunya memang akan berinteraksi dekat situ. Lah kita baru tahu yang kawan kita ni seorang dah meninggal. Dah lama dah kita tak ada kontak dia, tapi baru tahu yang cikgu kita tu pun dah meninggal. Yang ini pula sakit, yang itu pula yang. So kita menggunakan untuk kita tahu silaturahim kita ni, kawan-kawan ataupun yang bukan kawan kita ni pun apa sedang berlaku sebenarnya dengan dunia di sekeliling kita ni. So banyak perkara-perkara sebenarnya kebaikan yang kita boleh dapat daripada media sosial ni. Cuma masalahnya kita wanita. Bila kita wanita ni, nak tak nak, kita kena banyak sangat sebelum kita post sesuatu. Banyak sangat perkara yang kita kena fikirkan. Sebab tu kalau saya, sebelum nak post something tu, daripada panjang tulisnya, delete terus. Panjang tulisnya nak cerita, itulah, inilah, lepas tu fikir balik. Yang kita cerita ni buat apa? Kan? Lainlah kalau benda yang kita tulis tu macam benda-benda yang memang membawa kebaikan, memang bermanfaat, okey boleh share. Tapi kalau kita tulis tu macam kita cerita apa yang kita buat ni, nak tunjuk apa? Nak tunjuk kita baik ke? Dah itu pula satu masalah. Kan hari ni kita buat apa ni, kita buat apa ni. Kita memang mula-mula tak niat tau. Kita cuma nak bagi tahu, nak memotivasikan orang untuk buat apa. Tapi instead of kita bagi tahu yang kita buat apa, kita bagi tahu je amalan tu apa. Banyak sangat timbal balik dalam kita nak post apa dekat social media, betul tak? Memang kena macam tu. Kalau kita fikir apa ada masalah keluarga, ini satu masalah juga sebenarnya. Ada tak puas hati, mulalah tiba-tiba dekat kita punya story tu, black and white, tulislah satu quote. Dah orang netizen, kan, bukan tak tahu. Diorang tahu dia ni ada masalah ni. Dah mula pula orang cerita pasal kita punya keluarga ni kenapa, anak-anak kita tu okey ke tidak. Saya ni saya tak post banyak pasal suami saya. Tak tahulah orang perasan ke tak, tapi saya tak banyak post pasal suami saya. Lepas tu orang nak cakap Diana dengan suami dia okey ke tak. Dah mula. Okey. Dan beberapa sahabat-sahabat saya yang saya lain juga yang tak share pasal suami. Yelah kan ada orang yang macam yang sangat-sangat terbuka untuk share kemanisan. Kat mana-mana pun ada kamera yang follow diorang. Kemanisan mereka tu dipaparkan. So bila kita ni yang tak tunjukkan apa sahaja aktiviti bersama dengan suami tu, mula pula dikatakan yang ada masalah keluarga ke dia ni, dah nak bercerai ke, lah pula tu tajuk dia. So okay, kita ni wanita ni lah kan, pastinya emosi kita ni melalui akal. So kita kena, sebelum kita menulis sesuatu tu, fikirkan. Saya selalu nasihat dekat kawan-kawan saya macam ni. Kalau nak tulis something ketika beremosi, jangan tulis. Jangan share, tak perlu share, orang tak perlu tahu. Diorang tak perlu tahu. So kalau mungkinlah memang kita ada masalah keluarga sekalipun, saya tak bukan tahu, saya cakap orang lain. Takut pula saya ada orang rekod ni. Okey. Tapi saya cakap kepada kawan-kawan saya, kalau tengah beremosi, jangan tulis apa-apa, jangan post apa-apa. Sebab you akan nampak you lemah. Macam tu saya cakap dengan dia. So, apa yang kita perlu bukannya kita perlu tulis dekat media sosial. Cakaplah dengan Allah.
Ataupun kalau kita nak seorang untuk bercakap-cakap dengan kawan-kawan, tak perlu post kat media sosial. Macam saya, kenapa saya tak post apa-apa sahaja tentang suami saya ke? Sebab kita tahu kan tentang penyakit ain kan. Penyakit ain ni bukanlah sebab orang tu dengki dekat kita, benci dekat kita, bukan itu saja. Orang yang tengok kita dengan perasaan suka pun boleh jadi ain kat kita. So saya cuba mengelakkan untuk berkongsi apa sahaja dengan suami saya, kecuali benda-benda yang macam suami saya dah nak pergi umrah, benda-benda macam tu adalah saya share sikit. Tapi kita tak perlu untuk share semua benda sebab kita cuba untuk mengelakkan ain. Tak tahu apa pandangan orang kat luar dekat media sosial ni, sesiapa sahaja boleh tengok kita. Dan ramai, na'udzubillah min zalik, sahabat-sahabat saya wanita yang sekarang ini ada penyakit-penyakit yang tiba-tiba yang apa, lupus tu lupus lah, apalah, dan penyakit-penyakit yang masalah dengan diorang punya So, dan kebanyakan ustazah akan bagi tahu yang sebenarnya ini awak dah kena ain. Ramai sangat orang yang dulu-dulu yang kita tengok sahabat-sahabat kita ataupun selebriti kita yang dulunya sehat walafiat, yang dulunya sangat ke hadapan dalam fashion ke, contohnya dalam apa-apa sahaja, wanita ini kuat sangat, selalu tonjolkan diri, tiba-tiba dia sakit. Dan dia tak tahu ini penyakit apa ni, sesuatu yang sukar untuk dia kawal. Rupa-rupanya bila tanya kepada ustaz-ustazah, dia kena penyakit ain. So kita cuba untuk elakkan perkara tu. Jangan risau orang nak cakap, family dia ni ada masalah ni, sebab tu dia tak nak share. Orang lain sweetnya apa sebagainya, tapi tak. Kita kena ada pendirian. Kita nak jaga orang yang kita sayang. Kita nak jaga diri kita dan keluarga kita. Hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Tak perlu fikirkan apa pendapat orang lain. Tak perlu untuk share momen-momen sweet. Saya daripada saat saya berkahwin pun, saya tak ada ambil gambar yang macam konon-konon pandang depan belakang ke, macam tu kan, bersalam ke apa benda ke. Itu suami saya dah ajak awal-awal. The sweetness, kemanisan suami dengan isteri tu tak perlu tunjuk kepada orang luar. Sebab takut mengundang perasaan cemburu ke, sakit hati orang lain ke, kita melanggar hak-hak orang-orang yang single ke. Contohlah kan, orang single kan suka cakap kan, dah lah nak left lah dia semua kan. So jangan sakitkan hati dia orang. No, kita jaga. Tak payah tunjuk. Okay, so wanita-wanita ini memang kita ialah fitnah. Kita kena sedar yang kita fitnah. So sebelum post sesuatu itu, fikir dahulu, semak dahulu apa yang kita tulis. Adakah ini memang untuk menyampaikan kebaikan, ataupun adakah jikalah ini soalan yang the ultimate soalan lah. Jika Rasulullah SAW sedang melihat apa yang kita sedang buat sekarang ini, apa yang kita post sekarang ini, bayangkan ni Rasulullah dekat sebelah. Allahu Akbar. Okay. Bayangkan Rasulullah dekat sebelah, dia sedang melihat apa yang kita post tu, apa yang kita tulis tu. Bangga tak Rasulullah SAW dengan apa yang kita tengah buat? Kalau awak rasa macam Rasulullah SAW akan berkata, ya Allah, engkaulah umatku yang sedang menjalankan warisan, menyampaikan agama kepada orang di luar, dan betul kita rasa yakin, Masya Allah, buat. Tapi kalau kita tengah tulis tu pun kita dah rasa tak yakin dah, tak payah post. InsyaAllah. So itu cara-cara untuk elakkan fitnah. Banyak kamu fikir, tak ada benda yang elok nak cakap, diam. InsyaAllah. Wallahu'alam.